Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah muka surat 16, iaitu hadis hasan lidzatihi. Minggu lepas, pertemuan yang lepas, kita telah membincangkan tentang hadis sahih lizatihi, yakni hadis yang sahih pada diri hadis itu sendiri. Dia memang hadis itu sahih, yang cukup syarat-syaratnya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lepas. Sanadnya bersambung-sambung sampai kepada Nabi SAW. Setiap perawinya itu bersifat dengan sifat adil, iaitu Islam, balik, berakal, tidak melakukan dosa besar atau mengakalkan dosa-dosa kecil, dan tidak melakukan perkara yang mencacatkan kepribadiannya. Kemudian perawi-perawinya itu adalah perawi yang kuat ingatan, memang terkenal sebagai orang yang kuat ingatannya, tiap-tiap perawi itu. Dan hadis yang diriwayatkan itu tidak ada kejanggalan, maknanya tidak ada kelainan daripada hadis-hadis yang serupa dengan perawi-perawi yang lain. Itu hadis sahih lidzatihi, maknanya hadis itu sahih pada diri dia sendiri. Dia memang sahih, cukup syarat yang disebutkan pada minggu lepas. Pada hari ini tuan-tuan, hadis hasan lidzatihi, yakni hadis hasan pada diri sendiri. Hadis itu memang jadi hasan, maknanya baik. Sahih itu maknanya betul. Makna hadis sahih, tuan-tuan, hadis yang memang betul datang daripada Nabi secara pasti, berdasarkan syarat yang kita telah sebutkan. Hadis hasan ialah hadis yang baik, makna periwayatannya itu baik, datang daripada Nabi. Dia pasti datang daripada Nabi, cuma dia ni kurang sikit dia punya syaratnya daripada hadis sahih. Jadi bila disebut hadis hasan lidzatihi, hadis tu hasan pada diri hadis tu sendiri, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Maknanya tiap-tiap perawi daripada A, B, C, D sampai kepada Nabi. Maknanya perawi itu semua adil. Adil macam mana yang kita sebut pada pertemuan yang lepas. Adil ni orang Islam, baligh, sudah tentulah berakal, maknanya orang yang mukallaf. Kemudian tidak pernah melakukan dosa besar. Andai kata dia buat dosa besar dulu punya cerita, dia sudah bertaubat daripada dosa besar tersebut, dan tidak mengekalkan melakukan dosa-dosa kecil. Maknanya dosa kecil pun dia jaga diri dia, tuan-tuan. Bahkan dia seorang yang warak. Warak ni dia menjaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jatuh dia punya kepribadian. Dulu orang sebut siqah. Aku tak siqah lah orang ni. Kaki wayang contoh. Dia kuat pergi masjid, kuat pergi surau, kuat puasa.
memang tak pernah cakap bohong apa semua. Cuma dia suka tengok wayang. Contoh. Jadi pada pandangan manusia, tengok wayang ni dia menjatuhkan kepribadian. Tengok sekali-sekali okey kot. Tapi ni kaki wayang. Setiap ada cerita baru je dia pun pergi tengok wayang. Contoh. Itu zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu macam kita dah bincang dulu, zaman dulu pergi pasar pun dianggap menjatuhkan kepribadian dia. Pergi pasar kan. Jadi hadis hasan li zatihi ni tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh perawi yang adil. Tapi dari segi kekuatan ingatan dia ada masalah sikit. Dia bukan jenis orang yang kuat ingatan. Yang bersambung sanadnya tiada kecacatan, tiada kejanggalan. Maknanya hadis hasan ni tuan-tuan, syaratnya lebih kurang sama dengan hadis sahih. Hadis hasan li zatihi ini. Cuma satu je masalah dia. Perawinya ni ada yang jenis perawi ingatan dia tak berapa kuat. Memang para pengkritik perawi-perawi hadis ataupun dalam ilmu rijal hadis, ilmu al-jarah wa ta'dil, itu satu ilmu lain tuan-tuan. Itu kalau nak jadi ulama hadis dia belajarlah ilmu tu. Kita tak belajar, tak sampai peringkat tu. Kita tak perlulah nak tahu setiap orang perawi itu siapa orangnya, macam mana keadaannya, kuat ingatan tak kuat ingatan, alim tak alim, warak tak warak. Maknanya hadis hasan li zatihi ni tuan-tuan, dia punya masalahnya satu je, iaitu perawinya tak berapa kuat ingatan, salah seorang perawinya. Macam kita ni langsung tak boleh jadi perawi hadis. Memang kelalenan. Golek cermin motor pun kadang-kadang kelalen kan. Cecel ini pula. Saya takut ni nombor telefon. Saya nombor telefon saya tak ingat kan. Yang ada WhatsApp tu. Saya tak ingat. Setiap kali orang tanya, "Ustaz, nombor telefon yang ada WhatsApp Ustaz?" Saya pun terpaksa buka telefon tengok. Memang fail. Kalau saya jadi perawi hadis tuan-tuan, silap jadi hadis dhaif. Tak jadi hadis hasan pun tuan-tuan. Itu hadis hasan li zatihi. Contohnya dia sebut di sini. Apa yang dia punya sanadnya tetap bersambung, tak ada putus. Sebab kalau putus dia jadi hadis dhaif. Contohnya macam hadis yang sama macam hadis sahih. Minggu lepas kita dah baca hadis yang itu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada jalan Al-A'raj daripada Abu Hurairah. Iaitu laula an asyqa ala ummati atau ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli solah. Kalaulah aku tak nak beratkan, tak nak susahkan umatku ataupun manusia, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi tiap-tiap kali nak sembahyang. Beratlah tuan-tuan, nak gosok gigi tiap kali nak sembahyang. Hadis yang sama, dia sebab hadis ni tuan-tuan, dia satu hadis tapi riwayatnya macam-macam. Itu namanya tariq, jalan dia. Daripada jalan siapa? Hadis yang sahih yang kita tadi baca tadi tu, Imam Bukhari meriwayatkan daripada jalan Al-A'raj sampai kepada Abu Hurairah. Dia punya jalan tu semua tak ada masalah. Perawinya kuat ingatan, semua perawinya adil-adil belaka, tak ada kejanggalan, tak ada kecacatan. Yang hadis lagi satu tuan-tuan, hadis yang sama tetapi riwayat Imam Tirmizi daripada jalan Muhammad bin Amr, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Lebih kurang macam tadi hadis tadi itulah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Sekiranya aku kalaulah tak kerana nak nyusahkan umat aku akan suruh mereka gosok gigi tiap-tiap kali nak sembahyang. Dalam jalan hadis ni tuan-tuan, jalan sanad hadis ni
Muhammad bin Amr ni ada masalah. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah SAW. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Maknanya sanadnya bersambung. Semua ni orang adil. Imam Tirmizi memang adil lah. Dia yang rekodkan dalam kitab dia, tak masalah. Muhammad bin Amr adil, terkenal dengan adil, alim, warak ni sebagainya. Abu Salamah adil, seorang yang adil, warak, alim dan sebagainya. Abu Hurairah, ini memang semua orang kenal dengan Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi. Cuma masalah hadis ni tuan-tuan, daripada jalan Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr ni dia jenis tak berapa kuat ingatan dia. Tak berapa kuat dia punya sifat dhabit dia punya sifat kekuatan ingatan dia tidak sempurna. Sebab hafalnya tak berapa baik. Macam mana boleh tahu hafalnya tak boleh baik, tak berapa baik? Orang uji dia, orang bagi tahu dia. Orang bagi tahu tentang keadaan dia. Muhammad bin Salamah ni kadang-kadang sebut 10 biji, kadang-kadang sebut 5 biji. Contoh. Maknanya dia tak tepat. Kalau macam Abu Hurairah tuan-tuan, dia memang seorang sahabat Nabi yang dhabit, kuat ingatan. Sampai satu ketika Abu Hurairah pernah diuji. Disuruh bacakan satu hadis, dia pun baca hadis ni. Katalah dia bacakan 20 hadis. Dia pun baca 20 hadis. Tak lama kemudian tuan-tuan, lepas seminggu tu panggil lagi. Abu Hurairah, kau sebutkan balik 20 hadis yang kau sebut minggu lepas. Dia pun sebut 20 hadis. Satu pun tak ada goyang. Tak ada silap. Itu maknanya dhabit yang tam. Ingatannya, kekuatan ingatannya cukup sempurna. Abu Salamah ni masalah. Katalah diuji. Hari ni, okey, Abu Salamah kau baca 10 hadis. Minggu depan dia baca lagi. Ada pula hadis tu yang tak berapa, tak sama dia punya teks ni dengan hadis yang dibaca minggu lepas. Maknanya ada sikit lupa. Mungkin minggu lepas disebut hadisnya 20 ekor contohnya. Minggu depan disebut balik 21 ekor. Maknanya ada masalah dari segi ingatan. Maka dengan itu hadis yang datang daripada Muhammad bin Amr daripada jalan Muhammad bin Amr ini, dia jadi hadis hasan. Sebab dia tak berapa sempurna. Dia punya syarat-syarat nak jadi hadis sahih. Okey. Habis, selesai hadis hasan li zatihi. Kemudian kita masuk pula kepada hadis sahih li ghairihi. Yang hari itu hadis sahih li zatihi. Cukup syarat-syaratnya. Yang ni pula hadis sahih li ghairihi, sahih tapi li ghairihi. Apa maksudnya? Hadis sahih li ghairihi itu sebenarnya ialah hadis hasan li zatihi. Tetapi dia menjadi kuat dengan adanya hadis yang sama daripada jalan yang lain yang serupa dengan jalannya ataupun lebih banyak. Walaupun lebih rendah darjatnya daripada jalan yang pertama. Contohnya hadis sugi itulah. Hadis sugi itu tuan-tuan. Maknanya hadis sahih li ghairi ni tuan-tuan, macam hadis Muhammad bin Amr tadi tu, hadis bersugi tadi tu, hadis Muhammad bin Amr. Hadis tu jadi hadis hasan. Sebab Muhammad bin Amr tak kuat ingatan. Tapi datang hadis lain. Imam Bukhari meriwayatkan daripada jalan Al-A'raj. Jalan Al-A'raj tu tuan-tuan, semua okey, tak masalah. Kemudian ada hadis riwayat Al-Hakim, ada hadis riwayat An-Nasa'i, ada hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya banyak perawi-perawi hadis yang lain
sahih. Dia seorang aja. Satu hadis ni saja yang tak sahih. Maka hadis itu naik taraf jadi hadis sahih. Boleh faham ke? Ya. Yang tak jelas? Yang lisan okey. Yang tak jelas? Saya pula tak jelas. Okey. Apa nanti boleh tanya soalan. Jadi maknanya hadis okey. Hadis ni tuan-tuan. Dia kadang-kadang hadis tu hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maknanya satu jalan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Itu 3 jalan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i. Itu berapa jalan dah? 5 jalan. Okey. Kalau kita baca hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi itu daripada jalan Muhammad bin Amr. Hadis itu hadis hasan. Sebab Muhammad bin Amr ni tak kuat ingatan. Kemudian katalah ada 5 jalan. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i pun sama. Katalah daripada jalan, katalah ada seorang nama perawi itu Abu Bakar lah, contoh. So Abu Bakar ni dia pun sama dengan Muhammad bin Amr, tak berapa kuat ingatan. Maka dia jadi hadis hasan. Tapi 3 lagi ni, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 3 jalan yang berbeza ni, 3 ni tak ada masalah. Kuat ingatan semua, perawi semua cukup syarat. Kuat ingatan, tak ada kejanggalan, tak ada kecacatan. Maka 3 hadis ini menguatkan 2 hadis ni, menyebabkan 2 hadis ni naik jadi hadis sahih. Tapi sahihnya tu kerana pertolongan orang lain. Itu namanya hadis sahih li ghairihi. Maknanya sahih kerana orang lain. Dia bukan sahih diri sendiri. Dia sahih kerana disokong oleh orang lain. Sama dengan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi tuan-tuan. Hadis yang sanadnya tidak terlepas daripada orang yang perangainya tak jelas, ataupun hafalannya tak baik, atau yang seumpamanya. Contoh daripada 5 jalan tadi ni. 5 jalan ni, Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud. Katalah riwayat daripada Abu Dawud ni, dia hadis dhaif. Sebab apa hadis dhaif? Sebab perawinya ni, ada dia punya perawinya ni tak dikenali. Muhammad, katalah nama perawinya itu Muhammad Ali. Tak ada ulama-ulama ada yang kenal siapa Muhammad Ali ni. Tapi An-Nasa'i ambil hadis itu daripada dia. Dan kalau ulama-ulama tak kenal, maka orang yang tidak dikenali dia menjadi hadis dhaif. Okey. Kemudian riwayat Abu Dawud. Riwayat Imam Abu Dawud ni ada seorang perawi bukan tak dikenali, tak disebut pun namanya. Contoh, An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abu meriwayatkan daripada seseorang. Abu kata, aku mendengar daripada seseorang yang orang tu mendengar daripada Ali, contoh. Yang mendengar daripada seseorang tu siapa? Maka hadis seperti ini jadi hadis dhaif. Tapi ada 3 riwayat lagi ni. 3 riwayat ni lagi tuan-tuan. Hadis yang sama, teksnya sama. 3 perawi ni, 3 riwayat lagi daripada, katalah daripada Al-Hakim, daripada Ahmad bin Hanbal,
daripada dia kalau Bukhari Muslim dia tak masuk, tu dia memang sahih dah. Ataupun katalah Bukhari satu, 3 perawi, 3 jalan yang ni pula ni, perawi-perawinya okey, semua okey, semua dikenali, semua daripada bersambung-sambung tu semua orang dikenali dia punya perawi-perawinya. Kalau ada pun mungkin dia kurang sikit lah ingatan, itu saja. Maka 3 hadis ini menyokong 2 hadis yang dhaif ni jadi hadis hasan. So hadis hasan li ghairihi ini maksudnya hadis tu asalnya dhaif, tetapi dia jadi hasan kerana disokong oleh hadis yang lain. Itu tuan-tuan. Sebab tu bila ada satu hadis riwayat daripada An-Nasa'i umpamanya, riwayat An-Nasa'i itu dhaif, kita terus menghukumkan tak boleh beramal. Nanti dulu tengok ada tak riwayat-riwayat yang lain yang boleh menguatkan hadis dhaif ni tadi. Sebab tu ulama hadis ni tuan-tuan, kalau nak menghukumkan satu hadis, dia kena tengok semua jalan-jalan periwayatan dia. Bukan mudah tuan-tuan. Sebab tu ulama hadis ni dia tak ada kerja lain, dia kerja dia hadis. Dia tak sempat nak belajar ilmu lain. Kecuali ulama imam mujtahid. Imam mujtahid itu memang super genius. Sebab dia bukan menguasai ilmu-ilmu hadis, tetapi dia juga menguasai ilmu-ilmu lain. Itu pun ada di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam mujtahid ini, yang kemudian dinilai pula oleh ulama hadis yang lain bahawa hadisnya itu tidak sahih, mungkin hasan, mungkin dhaif. Okey. Hadis hasan li ghairihi ni tuan-tuan, dia ada syaratnya. Pertama, perawinya bukan seorang pelupa yang banyak kesalahan pada apa-apa yang diriwayatkannya. Maknanya kalau nak diambil hadis tu untuk dijadikan sebagai penyokong kepada hadis lagi satu, maka perawi yang ada untuk meriwayatkan hadis tu, dia bukan orang yang kelalenan, yang dikenali sebagai jadi pelupa. Banyak lupa lah, kalau tanya dia macam-macam dia tak ingat. Ataupun kalau cakap mesti patut 10, dia kata 20. Kalau bagi nombor telefon tu langsung dah tak ingat langsung lah. Ingat-ingat juga. Yang kedua, tidak nampak kefasikan daripadanya. Maknanya dia ni seorang perawi yang tak buat dosa besar, tapi suka tengok amoy. Contoh. Suka sangat dia pergi pasar. Dia pasal apa? Pasar amoy dia cun. Contoh. Maknanya ada unsur-unsur kefasikan, tapi taklah fasik sangat. Sebab fasik ni ialah bila dia melakukan dosa besar. Yang buat dosa kecil ni tuan, tak fasik lagi. Walaupun selalu melakukan dosa kecil, tapi masih tak dianggap fasik lagi. Maknanya tak jelas dia punya kefasikannya. Tapi kalau jelas dia ni tinggalkan sembahyang, itu jelas dia punya kefasikannya. Ataupun dia ni telah disabitkan berzina. Bukan dituduh, disabitkan berzina. Dituduh berzina lain tuan-tuan, disabitkan berzina lain. Sebab itu undang-undang tentang zina ni tuan-tuan, satu undang-undang yang cukup ketat untuk mensabitkan seseorang melalui saksi. Zaman Nabi tak ada langsung seorang pun sahabat Nabi yang dituduh berzina sabit berdasarkan daripada saksi, melainkan kepada pengakuan sendiri. Itu zaman terbaik tuan-tuan, orang buat dosa ngaku. Padahal dia tahu kena rejam, tapi dia ngaku. Itu zaman orang tinggi iman dia tuan-tuan. Berdosa juga. Dia buat dosa, berzina. Dia mengaku depan Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Itu pun Nabi tak berpaling dulu.
Datang lagi sekali, saya berzina. Nabi pun tak peduli. Kita zaman sekarang kalau ada orang aku berzina, nak dihentuk empuk sekali tu terus tuan. Kali ketiga pun Nabi tanya lagi, engkah kau tantang kau ringan-ringan je kot. Tak, dia ngaku, saya memang berzina. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dia di situlah timbul hukum pengakuan 3 kali. Barulah dihukum dengan hukum rejam. Ni kes Al-Ghamidiyah. Lepas perempuan ni kena rejam tuan-tuan, ada sahabat duk kutuk-kutuk dekat belakang. Gua apalah, dia berzina lah apa. Macam kita kan, pantang orang buruk, kita pun cakap buruk. Bila Nabi dengar, Nabi marah. Kau tahu tak dekat mana sekarang Al-Ghamidiyah? Dekat syurga. Sebab kerana pengakuan dia. Itu satu. Satu lagi ada kes zaman Rasulullah SAW. Bila kena rajam dia lari tak tahan. Sahabat kejar lagi, kejar dia rajam ni sampai mati. Nabi marah. Kenapa kejar? Kalau dia lari tu maknanya dia menarik balik dia punya pengakuan. Bila tarik balik pengakuan dah tak boleh kena hukum lagi. Sampai tuan-tuan kita terfikir tuan-tuan, dalam bab jenayah seksual ni tuan-tuan, seolah-olah macam Allah Ta'ala bagi hukuman yang berat. Sebat 100 kali sebatan, rejam tuan-tuan sampai mati. Tapi bila tengok dia punya syarat nak supaya dijatuhkan hukuman tu, macam seolah-olah Allah Ta'ala kata jangan hukum. Sebab tu lalu ketat. 4 saksi mesti nampak benda tu betul-betul nak masuk. Macam kes yang berlaku kepada salah seorang gubernur, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tak ingat nama dia, nama gubernur tu. Allahumma salli ala Muhammad. Gubernur tu tuan-tuan, kisah Abu Al-Jarrah bukan? Ya, tak ingat. Ada sahabat Nabi yang nampak dia tu berzina. Dia tengah duduk kat atas ni, atas rumah atas ni. Rumah gubernur tu dekat sebelah sana. Tingkapnya terbuka. Dia nampak macam dia tu berzina dengan seorang perempuan janda. Yang perempuan janda ni memang selalu suka pergi rumah orang-orang. So sahabat ni dia menyangka janda tu orang yang tengah berzina tu janda tu. Jadi dia pun panggil 3 orang lagi kawan ni. Kau tengok. Kau nampak tak apa kau nampak? Wah, gubernur berzina. Lalu diadukan kepada Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar membicarakan kes itu, digantung dulu. Gantung dulu jawatan dia sebagai gubernur. Sebab dalam kes Umar pun tanya, betul nampak? Betul. Jangan main-main. Kalau tak betul, kena hukum qazaf. Lalu 3 orang tarik balik. Sebab bila Umar tanya, betul kau nampak benda tu masuk betul? Tak, aku nampak di belakang je. Nampak di belakang mengenjut je, kata. Minta maaf. Maknanya tak nampak pun dia. Yang seorang ni, dia tetap kata aku nampak. Dia tak nak tarik. Maka dia dikenakan hukuman qazaf. Dan bila kena hukuman qazaf ni tuan-tuan, dia tak diterima kesaksian dia sampai bila-bila tuan-tuan. Yang 3 orang ni dia tarik balik. Dia tarik balik, selamatlah. Maka gubernur tadi tak dihukum rejam kerana tak cukup 4 saksi dan dilantik semula sebagai gubernur. Sampai dia kata, Umar, bagi dia tu kat aku biar aku sebat dia. Umar kata, sudahlah kau, lebih kurang dia lah ayatnya. Sudahlah kau, kalau tak 3 orang tarik balik kau dah rejam tak? Jadi maknanya tuan-tuan, bukan senang nak mensabitkan satu kesalahan. Yang boleh kata okey, itu contoh kefasikan. Nak cerita, fasik ni ialah perbuatan dosa besar. Dosa besar apa? Mencuri, merompak, membunuh, tak sembahyang, mengumpat termasuk dosa besar tuan-tuan. Pergi sana ngumpat, pergi situ ngumpat, metang dekat sana ngatur orang, pergi ngatur. Itu salah satu tanda kefasikan.
Jadi maknanya tuan-tuan, perawi hadis ni dia tak mengumpat, tuan. Sekarang lagi lah tak nak pilihan raya ni kan, macam-macam keluar tuan-tuan. Fitnah lah, apalah itu, yang disebut sebagai namimah. Okey. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkannya telah dimaklumi bahawa ia diriwayatkan juga oleh perawi lain dengan lafaz hadis yang sama atau semakna dengannya, dengan yang semakna dengannya daripada jalan yang lain atau jalan-jalan yang lain lebih banyak. Macam kita sebut tadi lah, 5 jalan periwayatan hadis tu tuan-tuan. Satu hadis ni dia dhaif sebab perawinya ada masalah, tapi ada 5 jalan. Walaupun 5 jalan ni tidak sahih, mungkin 5 jalan ni hasan. Jadi satu hadis ni dia jadi hadis hasan li ghairihi. Maknanya dia asalnya hadis dhaif, tetapi kerana ada riwayat lain yang menyokong dia, maka dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Peringatan, dengan makna yang terdahulu itu, maknanya hadis sahih li ghairihi, hadis sahih li zatihi, hadis hasan li zatihi, hadis hasan li ghairihi. Perkataan jayyid, qawi sama dengan perkataan sahih. Maknanya kadang-kadang hadis itu, ulama hadis kata sanaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ni maksudnya good, baik. Maknanya sama dengan sahih. Maknanya kalau kadang dia tak semua ulama hadis kata sahih. Ada ulama dia dah riwayatkan satu hadis tuan, katalah Imam, kalau tak silap saya Imam Abu Dawud, dia meriwayatkan satu hadis, kemudian dia kata sanadnya jayyid, maknanya hadis itu sahih. Ataupun dia kata sanadnya qawi, kuat. Qawi itu maknanya kuat. Maknanya hadis ni disebut hadis ni hadis sekian, kemudian kata sanadnya kuat, maka hadis itu sama dengan hadis sahih. Adapun perkataan sabit, mujawwad dan soleh. Sabit ni maknanya sabit, sangkut kat dia, sabit. Atau mujawwad dengan soleh tu lebih kurang masuk. Soleh pun baik juga. Kalau ulama ada sebut hadis ini sanadnya sabit, maka dia mencakupi hadis sahih dan hadis hasan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan yang kadang disebut sabit, kadang disebut mujawwad, kadang disebut soleh. Manakala perkataan musyabbah disebut juga dengan makna hadis hasan dan yang menghampiri hadis hasan. Maknanya kalau ulama sebut, ulama ada kata diriwayatkan satu hadis, dia kata hadis ini musyabbah, maka maknanya sama dengan makna hasan, ataupun hadis yang menghampiri hasan. Jadi hadis dia nak kata dhaif pun tak boleh, sebab syarat-syarat perawinya tu hampir-hampir kepada hadis hasan. Yang kedua, tingkat hadis sahih berbeza menurut perbezaan ciri-ciri yang membawa kepada kesahihannya, baik pada sanad maupun pada matannya. Maka tingkat hadis sahih yang paling tinggi pada sanad, iaitu hadis yang dikatakan oleh sesetengah imam hadis bahawa ia hadis yang paling sahih. Seperti kata Imam Bukhari, sanad yang paling sahih ialah yang diriwayatkan oleh Malik daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar. Di sini tuan-tuan, kadang-kadang hadisnya satu, tapi ada 2-3 riwayat.
Kalau kita belajar kitab Bahrul Mazi, Imam Tirmizi dia ada sebut satu hadis tu, kemudian dia akan sebut ada hadis yang sama, riwayat sekian, dan hadis yang dia sebut itu lebih sahih. Hadis yang lain sahih, tapi hadis tu lebih sahih. Hadis yang bawa tu dia lebih sahih. Jadi satu hadis tu ada dua tiga riwayat. Walaupun Imam Bukhari yang meriwayatkan, dia ada 2-3 jalan. Katalah ada 3 jalan. Contoh macam hadis daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, itu satu jalan. Kemudian ada hadis riwayat daripada Buraid bin Abdullah, daripada bapaknya, daripada atuknya, daripada Abu Musa al-Asy'ari. Ada 2 hadis yang sama. Ada 2 hadis yang sama. Tapi riwayat yang pertama tadi, iaitu riwayat Malik daripada Nafi', daripada Umar, Imam Bukhari kata riwayat ni yang lebih sahih. Sebab perawinya tu semua terror-terror punya orang. Riwayat yang kedua tu, perawinya terror juga, tapi tak seterror orang atas. Contoh. Itu maknanya ada hadis sahih, tapi ada sahihnya tu ikut tingkatan dia, berdasarkan sifat perawi-perawi tiap-tiap tu. Semua perawi tu cukup syarat. Cuma yang jalan A ni semua perawinya ada PhD. Contoh. Jalan B ni perawinya semua ijazah pertama je. Semua okey, perawinya okey, tak masalah. Tapi semua ijazah pertama je, tak sampai peringkat PhD semua. Contoh. Maka hadis yang semua perawi itu ada PhD, itu tentulah lebih sahih. Sebab perawi-perawinya lebih terror daripada jalan yang kedua. Dan tingkat hadis yang paling sahih, hadis sahih yang paling tinggi pada matan, pada teks hadis itu, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kita ada sebut hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu hadis yang paling sahih. Sebab apa? Matannya tu, dia punya teksnya, Bukhari sebut A, B, C, D, E, Muslim pun sebut A, B, C, D, E. Maka itu adalah hadis yang paling sahih. Kalau muttafaqun alaih, itu memang hadis paling sahih, tuan-tuan. Itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua ialah hadis yang sahih hanya pada Imam Bukhari aja. Imam Bukhari aja meriwayatkan hadis tu. Imam-imam lain tak ada. Ataupun imam lain pun ada meriwayatkan hadis tu, tapi dia punya bunyinya berbeza. Contoh, Imam Bukhari kata A, B, C, D, E. Yang kedua, ulama lain mungkin sebut A, B, C, D sampai E. Contohlah. Dia sama je maksudnya nak menerangkan huruf A, B, C. Tapi A, B sampai E, matanya berbeza sikit. Kemudian barulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersendirian. Kemudian barulah hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang mengikut syarat Al-Bukhari, kemudian hadis yang mengikut syarat Muslim, kemudian hadis yang menurut selain keduanya, seperti yang terdapat dalam Kutubus Sittah ataupun 6 kitab hadis. Okey. Dia ada 6 kitab hadis yang dianggap sahih. Pertama, Bukhari. Kedua, Muslim. Ketiga, An-Nasa'i. Keempat, Sunan At-Tirmizi. Kelima, Sunan Abi Dawud. Keenam, Sunan Ibnu Majah. Ini 6 kitab hadis yang dianggap sahih. Daripada 6 kitab hadis ni, tuan-tuan, yang paling sahih mana? Paling sahih Bukhari. Kedua baru Muslim. Kemudian barulah An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Okey. Dalam hadis-hadis ni, yang paling sahih Bukhari, Muslim sama-sama meriwayatkan, bahasanya sama, teksnya sama. Itu muttafaqun alaih.
Yang kedua sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahaja. Ketiga sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keempat paling sahih tuan-tuan yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Maknanya Bukhari dan Muslim ada syarat-syarat dia. Mungkin Imam Bukhari ada 5 syarat, Imam Muslim ada 7 syarat. Contoh. Yang 5 syarat ni, dua-dua ni sama, yang 2 lain. Jadi katalah ada satu hadis riwayat Imam Nasa'i, ditengok perawi-perawinya syaratnya sama dengan syarat Imam Bukhari, sama dengan syarat Imam Muslim, maka dia naik taraf. Kemudian ada pula hadis yang ikut syarat Bukhari je, bawah tu hadis yang ikut syarat Muslim saja. Barulah keempat-empat kita hadis yang di bawah itu, yang ke bawah lah dia punya taraf sahih tuan-tuan. So boleh faham maknanya kalau muttafaqan alaih itu adalah hadis yang paling sahih. Wallahu a'lam.
Ada soalan? Rasa minggu depan kena pakai papan juga. Papan tu nak bagi jelas. Cakap-cakap aja ni mungkin kurang jelas. Jadi kita kena papan nanti insya-Allah. Ustaz, kenapa ada timbul hadis sahih, hadis hasan dan hadis apa tu hadis dhaif? Yang sahih lah. Apa tujuannya untuk hakim apa untuk hukum dia ke? Okey. Kenapa ulama hadis membahagi-bahagikan hadis kepada sahih, hasan, dhaif? Kerana hadis ni tuan-tuan, dia disampaikan melalui perkhabaran. Jadi bila perkhabaran ni, kita nak pastikan tahu cerita khabar ni betul tak betul. Kita tak boleh main sembrono aja, terima asal terima cerita je, kita terima, ya benar kui. Orang maknanya ulama hadis ni sebab benda ni berkaitan dengan Nabi tau. Dia cerita pasal Nabi. Jadi bila cerita pasal Nabi, nak pastikan cerita pasal Nabi tu betul ke tak betul. Asalnya dulu ilmu hadis ni dia cuma dua je. Hadis sahih, hadis dhaif. Makna hadis sahih betul, ini memang confirm datang daripada Nabi. Hadis dhaif, ini diragui dia punya kedatangan daripada Nabi. Maknanya nak percaya betul dia datang daripada Nabi tu tak boleh percaya, tak boleh bulat-bulat percaya sebab orang yang buat cerita tu jenis pelupa lah, jenis kaki lebong lah, itu macam-macam lah. Mungkin fasik dan sebagainya. Ilmu berkembang tu dibagi-bagikan tadi lah. Daripada yang banyak-banyak ni yang kita percaya, mungkin ada yang boleh kita ambil sebab alah perawinya tu dia cuma kaki wayang je contoh. Tapi okey, kuat ingatan itu jadi hadis hasan tu. Jadi tujuan pembahagian kenapa timbulnya hadis-hadis hasan, sahih, hasan dan dhaif ni untuk memastikan bahawa sesuatu cerita tentang Nabi itu betul-betul datang daripada Nabi, kerana nak menentukan sesuatu hukum mestilah daripada sumber yang betul-betul. Nak menentukan satu benda ni haram atau halal, mestilah benda tu datang daripada sumber yang betul. Kalau daripada Quran tak masalah sebab Quran bertulis. Jadi tak perlulah nak kata ada Quran sahih, ada Quran hasan, ada Quran dhaif. Sebab memang Quran yang ditulis tu itulah yang daripada Nabi sampai sekarang, itulah dia, tak ada berubah. Jadi kita confirm kalau Quran kata arak tu haram, arak haram. Pasal apa haram? Quran cakap. Tapi bila kata yang tak sebut dalam Quran haram, apa contohnya? Anjing najis. Quran tak sebut anjing tu najis. Tapi memang datangnya anjing tu najis daripada hadis. Betul ke Nabi cakap anjing tu najis? Kat situ timbul. Yang Nabi kata kalau anjing datang menjilat satu bekas, hendaklah dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satu daripadanya ialah dengan air tanah. Betul ke Nabi cakap macam itu? Dekat situ ya ulama membahagikan. Hadis yang Nabi suruh basuh bekas jilatan anjing tu 7 kali, salah satu daripada dengan air, hadis tu memang betul datang daripada Nabi. Sebab pencerita-penceritanya semua cukup syarat untuk dipercayai bahawa hadis tu datang daripada Nabi. Maka hukum anjing tu najis lah. Sebab Nabi suruh cuci. Kalau tak najis, Nabi tak suruh cuci. Sebab Nabi suruh cuci menunjukkan bahawa hadis tu najis. Jadi tujuannya untuk supaya ulama boleh memberikan hukum yang betul berdasarkan hukum yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab ulama tak boleh bagi hukum sendiri, tuan-tuan. Dia tak boleh ikut suka-suka. Saya kata ni tenggiling najis. Dia tak boleh cakap macam itu. Dia kalau kata tenggiling itu najis, ada tak sumber daripada Allah?
atau daripada Nabi yang kata tenggeling tu najis. Itu dia tuan-tuan. Maknanya masalah hukum dia kena bersandar kepada dua ni. Quran settle, tak masalah. Hadis yang jadi masalah, sebab tu ulama kena buat suatu disiplin untuk menentukan betul ke Nabi ada cakap macam itu. Wallahu a'lam. Okey. Kalau tak ada, kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lilladzina salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.